wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh was-safiyuhu wa khaliluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Baik, tuan-tuan muslimin tak ada, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cai makan ni. Warna hitam pula. Okey, baik. Minggu lepas, siri yang lepas, bulan lepas adalah siri yang pertama kita membicarakan tentang mawaqiful anbiya, iaitu pendirian para nabi ataupun perkara yang berlaku ke atas para anbiya di dalam Al-Quran, peristiwa-peristiwa yang mana terdapat banyak mubhamat, banyak perkara yang tidak jelas, yang mana penulis iaitu Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi mengambil ruang dan peluang menulis untuk menjawab beberapa perkara yang dirasakan nampak macam enteng tetapi ianya penting. Maka Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi telah menulis kitab Mawaqiful Anbiya. Ini adalah rentetan daripada begitu juga kitab yang ditulis sebelum ni. Kita pernah bicarakan Aitab Rasul, teguran Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ianya satu bentuk analisa yang dibawa oleh Syekh Abdul Fattah Al-Khalidi untuk melihat di sana ada beberapa persoalan yang bermain di dalam fikiran kita mungkin, ataupun kita pernah terfikir ataupun kita tak terfikir, baru kita fikir apabila kita baca. Dan sebelum tu kita dah bincangkan secara taklah panjang lebar, maksud dia secara secukupnya saya rasa, berkaitan dengan penciptaan Adam AS, daripada apa, prosesnya, peringkatnya, kemudian akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada malaikat bahawa inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menciptakan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Yang mana kita jawab di antara persoalan yang timbul ialah kenapa Allah bagi tahu kat malaikat, kan, sedangkan tak perlu bagi tahu pun ciptakanlah, kan, kemudian jadikan manusia. Tapi Allah Subhanahu Taala tetap memberitahu kepada malaikat bahawa aku akan menciptakan manusia yang sifat dia sekian. Itu adalah satu takrim, satu bentuk penghormatan kepada malaikat apabila Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu ke malaikat. Sama dengan kita, kalau kita nak bagi tahu satu perkara yang penting, maka kita akan bagi tahu ke orang yang paling kita percaya dan orang yang penting. Maka di sini nampak bahawa malaikat adalah ibadun mukramun, adalah satu hamba Allah ataupun hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain Allah Taala kata bahawa mereka ni bersifat muqarrabun, mereka ni hampir ataupun sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah memberitahu kepada mereka bahawa aku bakal menciptakan manusia, menandakan bahawa malaikat sangat dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, Allah apabila bagi tahu malaikat, malaikat itu penting. Tapi Allah Ta'ala mestilah bagi tahu benda yang penting. Iaitu lebih pentingnya ialah apa? Lebih pentingnya Allah menciptakan manusia. Allah tidak akan memberitahu perkara yang tidak penting. Sesungguhnya Allah amat pentingkan benda yang lebih penting. Sesungguhnya benda yang lebih penting itu lebih penting pada benda penting. So apa dia? Dia nak bagi tahu, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawa aku bagi tahu malaikat ni, malaikat tu dah penting dah. Tapi benda yang aku bagi tahu tu, maudhu' dia adalah lebih penting, iaitu penciptaan manusia.
Maka ini adalah satu kemuliaan kepada malaikat, pada masa yang sama menunjukkan kepada kita bahawa kita sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hari itu juga kita bincangkan, apabila malaikat tanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa engkau menciptakan manusia yang bakal menumpah darah ataupun membuat kerosakan di atas muka bumi ini? Pertanyaan tersebut kita katakan ia adalah, kita dah sebut hari itu, ia adalah isti'lam, bukan istingkar. Apa maksud isti'lam? Malaikat tanya bukan sebab mempertikaikan, tetapi malaikat tanya isti'lam kerana malaikat nak tahu. Sebab malaikat tidak tahu benda yang Allah Ta'ala tak bagi tahu kepada malaikat, malaikat tidak akan tahu, dan ia adalah perkara yang ghaib daripada malaikat. Maka Allah memberitahu kepada malaikat selepas tu. Sebelumnya malaikat tidak tahu, maka malaikat bertanya bukan kerana tak puas hati. Ada orang kata malaikat tak puas hati kan, sebab tanya. Tanya sebab malaikat tak tahu. Sama dengan kita lah, ada cara je kita tanya macam kita tahu, ada orang tanya sebab dia tak tahu, maka malaikat tidak tahu, maka malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian hari itu juga kita sebut tentang apa? Tentang bagaimana malaikat tahu pula ataupun dia boleh agak manusia ni ataj'alu fiha man yufsidu fiha, bakal menumpah darah ataupun bakal membuat kerosakan di atas muka bumi. Macam mana malaikat boleh tahu? Kan? Maka dijawab oleh penulis Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi bahawa yang pertama, malaikat ni tadi kita sebut ibadun mukramun, satu hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang kedua, sifat malaikat ni, malaikat la ya'sunallah, tidak sesekali berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sekali pernah mengingkari Allah. Maka mereka ni adalah yu'marun, macam mana ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka tidak pernah langsung menderhakai, bahkan apa yang Allah Ta'ala suruh semua mereka buat. Bermakna mereka ini di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bertakwa kepada Allah. Maka apa yang boleh kita simpulkan adalah kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata ittaqu firasatal mu'min, bertakwalah, percayalah dengan firasat orang mukmin, fa innahu yanzur binurillah, sesungguhnya mereka melihat dengan cahaya Allah. Maka apa yang dimaksudkan di antaranya ialah hamba-hamba Allah yang hampir kepada Allah Subhanahu Taala, dan di sini kena dengan para malaikat, iaitu bagaimana para malaikat boleh mengagak, yang ni dia panggil tawaqqa'. Dia boleh agak, dia boleh expect bahawa manusia bakal buat sekian, kerana sifat ketakwaan mereka melahirkan firasat. Firasat tersebut daripada orang yang bertakwa ni, Nabi SAW beritahu, ia adalah dengan izin dan dengan kuasa Allah Ta'ala yang memberikan kelebihan kepada mereka. Maka kelebihan mereka boleh mengagak benda yang bakal terjadi apabila manusia dicipta. Baik. Kemudian apa yang kita bincangkan lagi hari itu? Rasanya takat tu di antara yang kita bincangkan. Baik. Maka pada malam ini secara ringkasnya insya-Allah kita melihat dalam kitab Mawaqiful Anbiya fil Quran, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi ini 5 persoalan yang bakal kita sentuh. Yang pertama, Adam alaihi salam adalah khalifah kepada siapa? Adakah khalifah untuk manusia ataupun khalifah kepada Allah? Kalau khalifah kepada Allah, ada orang mempersoalkan, kalaulah khalifah ni adalah pemerintah, khalifah adalah pengganti, jadi adakah Adam pengganti kepada Allah untuk memerintah muka bumi? Itu di antara persoalannya. Yang kedua, adakah malaikat sebahagian daripada Allah? Apabila
ramai di kalangan orang Kristian yang menyatakan bahawa malaikat adalah sebahagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah sendiri menyebut dalam Quran, Allah Taala kata apa? Dalam surah Sad ayat 72, Allah Taala kata wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku telah meniupkan ruh padanya daripada ruhi, daripada ruh aku. Maka ruh aku dia tu min ruhi, adakah ia bermakna ia sebahagian pada ruh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka ia menjadi fitnah yang telah disebarkan oleh bukan Islam yang salah faham terhadap apa yang dimaksudkan dengan min ruhi, daripada ruh aku. Yang ketiga, persoalan yang kita bincangkan pada malam ini adalah apabila ayat Quran sebut wa'allama Adam al-asma' wa'allama, apabila Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, ajar apa kat Nabi Adam? Kan? Adakah sekadar ajar nama-nama al-asma' sehingga kan Nabi Adam diangkat oleh Allah Subhanahu Taala menjadi khalifah? Takkan ajar nama terus jadi khalifah? Takkan kelebihannya sekadar menghafal nama? Baik. Yang keempat, persoalannya adalah sujudnya malaikat kepada Adam alaihissalam. Sujud malaikat ni macam mana? Sujud macam kita sujud ke dalam solat? Ataupun sujud ni sekadar sujud yang bagaimana? Kan? Sebab kalau kata malaikat sujud kepada Adam alaihissalam dalam bentuk solat, adakah ia bentuk sujud yang berbentuk penghambaan, iaitu satu bentuk ibadah, atau bagaimana? Dan yang kelima, dalam pada Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang semuanya sujud kepada Allah, tiba-tiba ada hamba Allah ni yang nama dia Iblis tak sujud kepada Adam. Semua sujud illa Iblis, kecuali Iblis aba wastakbara, dia enggan dan dia istikbar, dia sombong. Sebab apa? Nah, baik. So 5 persoalan mudah ni, insya-Allah kita ambil masa sejam lebih gitu. Kalau habis ni habis ya. Kalau habis cepat maka cepatlah habis. Nah, baik. So 5 persoalan ni yang akan kita bicarakan slow-slow insya-Allah berdasarkan kepada kitab yang kita bincangkan tadi ni, Mawaqifu al-Anbiya. Baik. Persoalan yang pertama, Adam alaihissalam adalah khalifah kepada siapa? Kan? Apabila kita baca ayat yang lepas, dan semua orang baca ayat ni, dekat mana-mana pun kebanyakan orang hafal ayat ni, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kata kat malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di atas muka bumi ini akan manusia yang menjadi khalifah. Baik. Persoalannya, khalifah kepada siapa? Gantikan siapa? Itu persoalannya. Maka konsep ataupun metod penulisan Mawaqiful Anbiya oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi ialah dia tidak membicarakan langsung tentang Israiliyat, dan dia tidak berminat tentang perihal Israiliyat yang sangat detail. Nah, maka kita katakan perbincangan kita adalah bebas daripada perbincangan Israiliyat. Baik. Kalau kita melihat kepada Israiliyat lah, kalau tengok pada Israiliyat, mereka membicarakan tentang persoalan sebelum Nabi Adam alaihissalam, adakah ada manusia? Kan? Kalau Syed Naqib Al-Attas, dia buat keluar statement, rasanya dalam tahun ni, dia kata hasil daripada kajian empirical yang telah dibuat, dia kata dengan yakinnya, dia kata sesungguhnya Adam alaihissalam adalah hidup di antara 7 hingga 8,000 tahun lepas. 7 hingga 8,000 tahun lepas. Maka di sana ada persoalan yang pelbagai. Dulunya ada satu artikel dalam blog, siapa yang pernah ikuti Ustaz Hasrizal Abdul Jamil, saifulislam.com, dia ada buat kelas dia punya artikel Adam sebelum Adam. Adam sebelum Adam. Adakah kalau kita kembali kepada zaman sebelumnya, Neolitik, Paleolitiknya, ada manusia
adakah ada manusia sebelum Nabi Adam? Itu dia. Maka persoalannya ialah apa? Persoalannya dia akan jadi lagi panjang apabila kita tidak meletakkan border yang sepatutnya. So malam ni kita taklah nak bicarakan benda tu secara dalam. Cuma kalau kita melihat kepada riwayat-riwayat yang sahih daripada Nabi SAW, tidak langsung menyebut tentang kehidupan sebelum Nabi Adam AS. Itu kalau berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Maka kalau berdasarkan kepada hadis sahih, maksudnya tidak ada langsung penduduk sebelum Nabi Adam AS, tidak ada manusia kecuali sebelum manusia diciptakan adanya makhluk-makhluk yang lain. Kalau saya tengok, tadi saya sempat tengok artikel yang diletakkan dalam website Mufti wilayah Persekutuan. Kalau dia datangkan beberapa pandangan, daripada yang pertama daripada Imam At-Tabari, yang kedua daripada Imam Ibn Kathir. Dia menyatakan dua-dua pandangan ini menyatakan bahawa sebelum Nabi Adam AS diciptakan, ada makhluk-makhluk yang lain yang mendiami bumi ni. Di antaranya ialah jin. Dan di antaranya dalam tafsir At-Tabari yang menyebut di antaranya diciptakan jin, diciptakan tumbuh-tumbuhan sebelum diciptakan Nabi Adam AS. Pun begitu ditolak oleh penulis tafsir At-Tahrir wa Tanwir, iaitu Imam Ibn Ashur, Muhammad Tahir Ibn Ashur, menyatakan bahawa ia adalah sumber yang tidak sahih. Baik, tuan-tuan, Imam At-Tabari, tuan-tuan pula dah perempuan, Imam At-Tabari ni lahir wafat pada tahun 839 Masihi. Maksud kata ia adalah lebih kurang 1200 tahun yang lepas. Maksud dia 1200 tahun yang lepas benda ini telah dibincangkan oleh Imam At-Tabari. Dan kalau kita tengok dalam tempoh 100 tahun, within 100 tahun selepas Imam At-Tabari, seorang ulama nama dia Al-Mas'udi, Al-Mas'udi dalam kitab dia Akhbaruz Zaman wa Ajaibul Buldan, dia menjelaskan bahawa dunia ni sebelum diciptakan manusia ni telah diciptakan umat-umat yang terdahulu, dan umat-umat yang terdahulu dia meletakkan termasuk ialah tumbuh-tumbuhan, ialah haiwan-haiwan, dan juga dia masukkan dalamnya adalah jin. Begitu juga dengan Al-Maqdisi. Al-Maqdisi ni lebih kurang 150 tahun selepas daripada Imam At-Tabari. Maksud dia benda ni dah 1000 tahun dah telah dibincangkan oleh ulama yang terdahulu, dan mereka membuat kesimpulan bahawa tidak ada manusia sebelum Nabi Adam AS. Yang tu kesimpulan mereka. Baik, kalau melihat kepada kesimpulan ataupun apa yang dibawa oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kata apa? Dia kata berdasarkan pada pandangan-pandangan yang lepas, dia memberikan pandangan dia yang tersendiri. Dia kata apa? Dia kata tiada makhluk yang berakal yang berada di atas muka bumi sebelum Nabi Adam AS. Dan Adam AS adalah makhluk yang pertama yang hidup, yang berakal, yang diturunkan di atas muka bumi. Baik, maksud dia tambah perkataan apa? Manusia yang berakal. Maksud dia di sana mungkin penulis ni tidak menyebut apa-apa teori tentang teori Darwinism dan sebagainya. Cumanya dalam Islam kita tidaklah menolak kesemuanya dan kita tidak mengambil kesemuanya. Ada yang kita tolak dan ada yang kita ambil. Cumanya dia beritahu macam tu. Dia beritahu terbina daripada pandangan-pandangan yang lepas, maka kita menyatakan bahawa tidak ada makhluk yang berakal di atas muka bumi ini kecuali Nabi Adam AS. Maka Nabi Adam AS adalah khalifah kepada semua makhluk, dan Adam AS adalah makhluk yang pertama yang berakal, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi. Cumanya persoalannya adalah di antara
yang ditanyakan, bila Nabi Adam alaihissalam dijadikan oleh Allah Subhanahu taala sebagai khalifah di atas muka bumi, maka boleh tak kita menyatakan bahawa Adam alaihissalam ni adalah khalifatun lillah fil ard, adalah khalifah untuk Allah di atas muka bumi? Boleh tak kita kata Nabi Adam ni adalah khalifah untuk Allah atas muka bumi? Macam mana? Faham ke tak faham? Ke saya seorang je faham? Ke saya buat bagi orang tak faham? Baik, persoalan tersebut yang dibawa oleh penulis, dia kata setengah ulama menyatakan tak boleh untuk kita katakan bahawa khalifah iaitu Adam alaihissalam adalah khalifah untuk mewakili Allah. Sebab bagi pandangan setengah ni, bagi pandangan setengah ulama, dia kata ada mujawazih, tidak harus, tak boleh kata macam tu, haram tu. Sebab apa? Kerana Allah la yahtaj ila khalifah, kerana Allah maha berkuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tidak memerlukan kepada hamba-hambanya untuk membantu hamba Allah. Dan persoalan tersebut yang kita telah sebut minggu lepas, kan, ada orang yang bertanyakan kepada orang Islam, kalaulah malaikat ni, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah yang maha berkuasa, kenapa Allah ciptakan malaikat? Siapa yang hadir yang lepas? Tak ada? Tak ada, okey, baik. Yang kita bincang sikit minggu lepas adalah, kalaulah betul Allah ni maha berkuasa, kenapa Allah ciptakan malaikat? Baik, ada yang menjawab bahawa Allah menciptakan malaikat sebab untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Kemudian ada orang jawab lagi, ada orang refute balik. Dia refute balik, kata apa? Kalau betul Allah berkuasa, Allah tidak memerlukan malaikat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah boleh buat sesuatu apa pun tanpa malaikat bantu, tanpa menulis pahala. Tak ada yang tulis pahala jaga neraka, jaga syurga, turunkan hujan, tak perlu. Sebab Allah boleh uruskan. Hanya sebenarnya Allah boleh uruskan segalanya. Kun fayakun. Tapi kenapa Allah menciptakan malaikat? Maka di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu Taala menciptakan malaikat adalah Allah menciptakan malaikat bukan untuk Allah, tetapi Allah menciptakan malaikat untuk manusia. Sebab apa? Apabila Allah menyatakan bahawa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah, maka khalifah daripada perkataan khalafah maksud dia benda yang selepasnya, maksud dia kita mewarisi. Maka sifat kita, kalau kita mewarisi sesuatu, kita akan tengok orang yang sebelum kita, kan? Kalau orang lantik kita jadi ketua jawatan, jadi dekan, jadi rektor, kita akan tengok macam mana progres yang telah dibuat sebelumnya, macam mana rekod yang ada pada mereka, apa yang baik kita ikut. Maka begitu juga dengan penciptaan malaikat. Tapi apa signifikan untuk manusia? Baik, Allah menciptakan malaikat dan Allah memberikan tugasan kepada malaikat sangat-sangat sistematik, sangat-sangat tersusun. Maka sistematiknya Allah dan sangat tersusunnya Allah pada mengaturkan alam ini, itu adalah contoh dan model kepada manusia untuk menyatakan bahawa, wahai manusia, ini adalah model yang terbaik, bahawa aku memang tidak memerlukan malaikat untuk susunan ini, tetapi ini contoh untuk kamu melihat bagaimana aku mentadbirkan alam ini yang sangat luas. Kamu hanya mentadbir bumi, maka kamu mentadbirkan benda yang sangat kecil berbanding alam ni yang luas. Maka tengoklah, lihatlah, perhatikanlah, ambillah ibrah, tadabburlah pada apa yang telah aku susun. Alam ini sangat cantik, maka kamu susunlah di atas muka bumi. Betapa aku memberikan akal kepada kamu untuk menyusun bagaimana ketersusunan yang sepatutnya disusun, yang dalam keadaan yang sangat sistematik. Maka ia adalah model kepada manusia, untuk yang mana Allah telah memberikan acuan tersebut kepada manusia untuk manusia fikir dan manusia ikut. Baik, persoalannya ialah tadi, apabila kita katakan Adam alaihissalam, adakah kita boleh katakan Adam ni adalah khalifah lillah, untuk Allah di atas muka bumi? Maka pandangan yang pertama,
Setengah daripada ulama dia kata tak boleh, haram, tak boleh sebut macam tu. Sebab apa? Sebab yarhamkumullah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan, tidak berhajatkan kepada khalifah. Allah dengan sendirinya boleh mentadbir alam ini. Maka itu adalah pandangan yang pertama. Maka pandangan yang pertama tidak membenarkan langsung bahawa menyatakan khalifah lillah ada tidak boleh untuk nisbahkan kepada manusia, tidak layak bagi Allah. Tapi pandangan yang kedua, ba'dul ulama melihat bahawa ianya diharuskan apabila kita menisbahkan kepada khalifah untuk Allah, ianya diharuskan. Kerana apa? Kerana dia kata kita bukan melihat dari sudut literal maksud dia, tetapi bukanlah dimaksudkan bahawa Adam ini adalah wakil Allah ataupun wakil kepada Allah, yang mana Allah memerlukan kepada Adam untuk mentadbir alam. Tak, bukan begitu. Dia kata sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala istikhlaf, memberikan kekhalifahan tersebut kepada manusia. Sebab apa? Sebab mimbabi takrim. Sekali lagi, sebelum ni pun kita sebut benda yang sama. Sebab apa? Mimbabi takrim, kerana ia adalah satu bentuk kemuliaan. Baik, tuan-tuan juga perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam bahasa Arab dia kata al-mustakhlaf dan mustakhlif. Mustakhlif ni Allah yang memberikan kekhalifahan. Mustakhlaf ni kita yang diberikan khalifah tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana Allah Taala kata aku bagi jawatan khalifah kepada kamu, baik, kita selalunya kalau kita terfikirkan, kita katakan bahawa kalau kita tengok kepada manusia, maksudnya selepas pada Nabi SAW wafat, siapa yang diangkat jadi khalifah? Abu Bakar. Lepas Abu Bakar wafat, siapa yang diangkat jadi khalifah? Umar. Dan seterusnya. Dan khalifah itu diangkat, dibincangkan selepas kematian khalifah yang sebelum tu ke masa dia orang masih hidup lagi, tengah-tengah sakit tu dia orang bincangkan ke macam mana? Setelah mati baru dia orang bincangkan. Sebab Islam tidak laporkan jawatan, kan? Tapi perlu pada jawatan untuk mentadbir. Tapi bukan waktu tengah Abu Bakar gering, waktu tengah Umar tengah sakit, waktu tu dia orang bincang siapa nak naik. Tak. Lepas matinya, lepas wafatnya mereka baru dibincangkan. Baik. Dan jawatan daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kita panggil apa? Khalifah. Baik. Apa maksud khalifah dalam bahasa Arab? Maksud an-niyabah anil ghair, ialah menggantikan yang sebelumnya. Bila sebut ganti, maksud dia kita sebagai manusia, kita menggantikan orang yang sebelumnya. Selepas dia mati baru kita naik dan dibincangkan selepas kematian dia. Baik, kita naik, kita jadi orang yang orang pandang tinggi, kan, orang pandang mulia sebab khalifah. Tapi apa bezanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala melantik Adam alaihissalam menjadi khalifah? Allah hayyun la yamut. Allah tetap hidup, tidak akan mati. Tapi lantikan tersebut dibuat Allah Subhanahu Wa Taala ada, dan lantikan dibuat kepada Adam alaihissalam ketika mana keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala sendiri yang telah, macam mana kita katakan, telah melantik dia, acknowledge, recognize dia sebagai seorang khalifah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang boleh kita katakan? Ini adalah satu bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Adam alaihissalam. Maka apabila pandangan ulama yang kedua ataupun sebahagian ulama menyatakan bahawa harus kita menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita nisbahkan bahawa Adam alaihissalam adalah khalifah kepada Allah, khalifah lillah. Khalifah lillah bukan bermakna Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan kepada Adam, tetapi perkataan li itu adalah satu bentuk kemuliaan kepada Nabi Adam alaihissalam. Baik. Maka kita faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Adam alaihissalam dengan kehadiran Allah, satu.
Yang kedua, dengan kehadiran hamba Allah yang dimuliakan, iaitu malaikah, kan? Maka ianya menunjukkan kepada apa? Semulia-mulia malaikat, Allah angkat lagi manusia menjadi khalifah. Dan Allah Subhanahu taala yang maha bijaksana, yang maha berkuasa, melantik Nabi Adam alaihi salam menjadi khalifah ketika mana bukan waktu, maksud dia ketika mana berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka kita katakan bahawa ia adalah, sekali lagi, ia adalah satu bentuk takrim, ia adalah satu bentuk penghargaan ataupun bentuk, tadi saya terjemah apa takrim? Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam AS. So, kesimpulan dia, boleh tak kita katakan Nabi Adam AS ni khalifah lillah? Boleh. Nah, maka kita katakan bahawa kita mengambil pandangan yang kedua. Begitu juga dengan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia katakan bahawa kita boleh untuk menisbahkan Nabi Adam AS kepada khalifah lillah. Baik, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Persoalan seterusnya, yang kedua yang kita bincangkan pada malam ni insya-Allah adalah persoalan tentang adakah malaikat ni sebahagian daripada Allah Subhanahu wa taala? Adakah malaikat ni adalah sebahagian daripada Allah Subhanahu wa taala? Apabila kebanyakan non-Muslim ataupun orang Kristian dan orang Yahudi memainkan ayat Allah. Apabila surah Sad ayat 72, Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Taala kata, yang ni surah Sad ayat 72, idh qala rabbuka lil malaikah inni khaliqun basharan min tin. Allah Taala kata kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan ataupun hendak menciptakan manusia, iaitu Adam alaihissalam, min tin, daripada tanah. Bulan lepas kita dah bincang tin tu adalah apa? Tanah liat bercampur dengan air. Itu sifat dia. Tin, tanah liat bercampur dengan air. Baik. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Dan kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya, iaitu kejadian Adam alaihissalam, wa nafakhtu fihi min ruhi, serta Allah Ta'ala kata apa? Aku tiupkan pada Adam itu, pada batang tubuh Adam itu, aku tiupkan ruh, min ruhi, daripada roh aku. Kalau kita terjemah sebiji-sebiji daripada roh aku. Faqa'u lahu sajidin, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada siapa? Sujud kepada Adam alaihissalam. Baik. Persoalannya kat sini adalah wa nafakhtu fihi min ruhi. Apabila disebut di sini Allah Taala sendiri yang merakamkan dalam nas al-Quran bahawa apabila Allah sempurnakan kejadian, Allah Taala tiupkan daripada roh aku, min ruhi. Maka ada di kalangan orang Kristian dan ada di kalangan orang Yahudi menyatakan bahawa daripada roh aku itu adalah min babit tathlith. Maksud dia 3 in 1 Trinity. Maka kita katakan bahawa daripada roh aku ini bukan maksud dia daripada roh yang dimaksudkan. Yang pertama, dalam bahasa Arab dia panggil tabaiyah. Tabaiyah ni sebahagian daripada roh. Bukan maksud dia sebahagian, tetapi apa yang dimaksudkan ialah al-bayanah, ialah penjelasan. Contoh, saya berasal daripada Kedah. Takkan nak kata saya sebahagian daripada Kedah. Tak. Itu menjelaskan tentang apa? Sesungguhnya aku berasal daripada negeri Kedah. Kan? So, bukan bermaksud aku ni asal daripada Kedah. Maksud dia tanah kat Kedah tu asalnya ialah ada dalam batang tubuh aku. Tak. Bukan maksud itu. So, itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni. Maka kita katakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam bukan daripada roh,
Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi yang dimaksudkan ruh itu adalah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Maksudnya Allah menciptakan Nabi Adam ini dengan sendirinya, dengan diri Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menciptakan Adam alaihissalam. Bukanlah bermaksud ia sebahagian daripada Allah min ruh. Ruh itu ialah ruh Allah, tetapi ia adalah berbentuk kita katakan penjelasan daripada Allah bahawa sesungguhnya aku menciptakan ruh Adam alaihissalam ini adalah aku sendiri yang menciptakan. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, apabila disebut ruhi, ruh aku, maksud dia ia menisbahkan kepada Allah. Kan? Ruh siapa ni? Ruh Allah. Kita akan faham macam tu. Maka Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dia menyatakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi tahu kepada kita, surah Ali Imran. Saya lupa letak ni. Tuan-tuan, ini surah Ali Imran ayat 59. Sebab Allah Taala dalam nas yang sarih, nas yang jelas, Allah Taala nyatakan apa? Inna mathala Isa 'indallah kamathali Adam. Sebab apa? Yang ni orang Kristian yang kata apa? Nabi Isa ini dijadikan daripada roh Allah. Sebab tu dia orang konsep tathlith, konsep Trinity. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menolak. Allah Taala kata seperti mana Isa alaihissalam di sisi Allah, begitu juga dengan Adam alaihissalam. Maksud dia Adam alaihissalam Allah kata apa? Allah kata apa? Wa nafakhtu min ruhi. Aku ciptakan Adam dengan aku meniupkan roh daripada aku. Roh daripada aku sendiri yang menciptakan Nabi Adam tersebut. Seperti mana Isa alaihissalam mereka menisbah kepada ruhullah. Kan Allah yang meniupkan roh ke dalam rahim ibu Isa alaihissalam, ke dalam rahim Maryam, maka mereka menyatakan Isa ini ialah anak Allah. Maka mereka juga menyatakan bahawa malaikat ini ialah anak Allah. Maka untuk menolak, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa seperti juga Nabi Isa sama dengan Nabi Adam, sesungguhnya khalaqahu min turab. Mereka ini semua adalah manusia yang sama, daripada satu induk yang sama, iaitu Adam. Kami ciptakan min turab, bukan daripada roh, tetapi daripada tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman, Allah Ta'ala kata, jadilah engkau, iaitu jadilah engkau dalam keadaan yang sempurna seperti mana kita ada sekarang. Baik, itu adalah yang kedua yang boleh kita bincangkan. Juga apabila kita melihat bahawa nisbah, bila kita nisbahkan kepada Allah, ia bukan bermaksud ia sebahagian daripada Allah. Sebab apa? Kalau kita tengok ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, contoh dia dalam surah Al-A'raf, cerita tentang Nabi Saleh dihantar kepada kaumnya ketika mana kaum Samud, ketika mana mereka minta supaya kaum Samud di kawasan mana tuan? Di kawasan Hijr. Saya pun tak sempat nak letak kawasan Hijr ni. Kalau kita pergi ke Mekah buat umrah, dia orang ada buat umrah khas. Tak kiralah mana-mana package umrah khas yang pergi ke Madain Saleh. Kan, Madain Saleh macam Petra, dia tebuk bukit lah. Baik, itu adalah sebahagian daripada kaum Samud yang duduk dalam tu. Maka itu yang berlaku. Apa yang nak cerita tentang kaum Saleh ni, Nabi Saleh diutuskan kepada mereka. Nabi Saleh di antara Nabi yang Nabi SAW menyatakan bertutur di dalam bahasa Arab. Nabi kata ada 4 Nabi yang bertutur dalam bahasa Arab yang Nabi SAW pernah sebut. Mungkin ada hadis yang lain menyebut tentang Nabi yang lain. Nabi kata yang pertama ialah Saleh, yang kedua ialah Hud, yang ketiga ialah Syuaib, yang keempat Nabi kata ana, iaitu aku. Baik, maka dalam peristiwa Nabi Saleh, kaum dia minta kepada Nabi Saleh, kami akan beriman kepada Tuhan kamu sekiranya kamu tunjuk kepada kami satu mukjizat, keajaiban. Kami nak ada lembu keluar daripada batu ni. Maka bermunajatlah Nabi Saleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya keluarlah unta, dan
Allah Subhanahu taala Nabi Saleh pesan kena pelihara unta ni betul-betul, jangan menzalimi unta ni. Okey, baik. Pendekkan cerita, Allah Subhanahu taala sebut apa? Hazihi, dalam surah Al-A'raf Allah kata hazihi naqatullahi lakum ayatan. Ini adalah naqatullah. Allah kata ini adalah unta Allah. Maksud dia, adakah unta itu tuan dia ialah Allah? Maksud dia memang Allah bela unta tu dinisbahkan kepada Allah? Tidak. Ia adalah mimbabi takrim. Sekali lagi, ia adalah daripada bab kemuliaan. Bermaksud ayat nombor 73 surah Al-A'raf. Begitu juga apabila kita menisbahkan Baitul Muharram, iaitu Baitullah. Kan kita sebut Baitullah, Baitullah. Kaabah tu, adakah Kaabah itu rumah Allah? Allah duduk kat situ ke? Tak. Tidak. Ia adalah mimbabi takrim. Tuan-tuan duk kata ustaz ni sebut babi banyak sangat ni. Mimbabi ni daripada bab, no? Mimbabi takrim. Maka dia kata dinisbahkan kepada Baitullahil Haram apabila kita sebut Baitullah, rumah Allah, kerana ia adalah mimbabi takrim. Baik. So bila kata min ruhi, maksud daripada ruh Allah, ia juga bermakna ia adalah daripada mimbabi takrim, adalah satu bentuk kemuliaan apabila Allah meniupkan sendiri ruh tersebut ke dalam jasad Nabi Adam AS. Baik, itu persoalan yang kedua. Yang ketiga, wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Persoalan yang ketiga adalah apa yang diajarkan kepada Nabi Adam AS. Apa yang diajarkan kepada Nabi Adam AS. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita baca ayat 31, ayat 32, ayat 33, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Baik, Sadaqallahul Azim. Allah kata, ni semua surah Al-Baqarah. Allah kata apa? Dan ia telah mengajarkan Nabi Adam AS akan segala nama-nama benda-benda dan guna benda tersebut, maksudnya function dia. Kemudian summa 'aradahum 'alal malaikah, kemudian dibentangkan, ditunjukkan kepada para malaikat. Sebab malaikat tanya sebelum tu, kan, kenapa diciptakan, dijadikan sebagai khalifah? Maka sebelum tu Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada Adam AS akan nama-nama semuanya. Baik, nanti kita tengok nama-nama semuanya ni apa. Kemudian dibentangkan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril pula dah. Pada malaikah. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Maka Allah Taala memberikan arahan. Allah Taala kata apa? Anbi'uni. Ambi ni beritakan, bagi tahu kepada aku nama-nama semua benda ni jika kamu di kalangan orang yang benar. Maka ambiuni ini bukan merujuk kepada Adam seorang. Kalau Adam seorang, ambi'ni. Tapi ini dalam bentuk jamak. Ini ramai. Allah Ta'ala bukan mencabar ataupun bukan tanya Nabi Adam seorang. Allah Ta'ala bawa Adam sekali dengan malaikat. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya nama sekian. Ambi'uni bi asma'i haula. Allah suruh namakan apa yang Allah
Allah beritakan. Baik, dalam bab ni banyak riwayat Israiliyat. Nah, bagi tahu apa kan, apa yang telah ditanya. Tapi di dalam hadis yang sahih tidak ada berita yang menceritakan tentang tanya apa. Apa benda yang ditanyakan? Tidak ada penjelasan yang sangat detail terhadap benda ni. Jadi penulis menyatakan apa? Penulis menyatakan kita tak perlu panjang-panjangkan. Kita hanya melihat kepada apa yang sepatutnya. Dia kata apabila Nabi Adam sekali dengan Jibril, dia letakkan sekali dan ditanyakan kepada mereka sekaligus, apakah benda sekian ni? Qalu subhanak la ilma lana. Siapa yang jawab dulu? Malaikat yang jawab dulu. Malaikat kata apa? Subhanaka la ilma lana. Maha suci Allah, kami ni tak tahu apa langsung. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kamu beritakan kepada kami, wahai Allah. Innaka antal alimul hakim. Akhirnya apa kata malaikat? Malaikat menyatakan Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Yang sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka mereka reply balik menyatakan bahawa antal alim, antal hakim. Allah, engkau yang maha mengetahui dan engkau yang maha bijaksana yang telah memilih akan Adam AS sebagai khalifah. Baik. Allah kat mana lah? Baik. Kemudian apabila Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai Adam, qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim, terangkanlah nama-nama benda ni semua kepada malaikat. Maka dia pun menerangkan, falamma anba'hum bi asma'ihim, maka setelah Nabi Adam menerangkan nama-nama benda itu kepada mereka, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Maka Allah berfirman, Allah Ta'ala kata, bukankah aku telah katakan kepada kamu bahawa aku mengetahui segala rahsia yang ada di langit dan di bumi, wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sekiranya ditanya kepada kita, apakah nama-nama yang telah diajar kepada Nabi Adam AS? Kalau ditanya kepada kita, bagaimana diajarkan kepada Nabi Adam AS akan nama-nama tersebut? Maksud dia menggunakan apa? Kemudian, bagaimana Nabi Adam menjawab depan malaikat ni? No? Maka, zahir ayat menunjukkan bahawa Nabi Adam dapat mengetahui segala yang telah Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam AS. Itu yang pertama. Dan apabila kita membaca ayat yang sebelum ni, ia menunjukkan bahawa Nabi Adam AS, kata Syekh Salah, dia kata perkataan al-asma, nama-nama, kullaha, maksudnya semua yang Allah bagi tahu kat Nabi Adam, semuanya Nabi Adam cover. Kullaha. Wa'allama Adam al-asma' kullaha, maksudnya apa yang Allah bagi tahu kepada Nabi Adam AS, semuanya semuanya Nabi Adam dapat cover ilmu tersebut. Baik. Dan Allah, kata penulis, kita tidak boleh mendetailkan apakah nama-nama yang telah diberitahu kepada Nabi Adam AS. Sebab apa? Sebab tidak ada dalil yang kuat yang menyatakan perkara tersebut, dan kita juga tidak tahu bagaimana cara Allah bagi tahu kepada Nabi Adam AS. Adakah Nabi Adam dia hafal kamus ke? Tak. Tidak diberitahu bagaimana bentuk-bentuknya. Cumanya juga tidak diberitahu bila bagi tahu kaifiyah, guna bahasa apa? Bahasa Arab ke? Minggu lepas kita bincang, Nabi Adam Arab ke tak Arab? Persoalan. Kemudian bahasa Arab dah ada dah ke pada waktu tersebut? Yang tu pun persoalan juga. Kan? Kita dah lah bincang ada Adam sebelah Adam pun tak boleh nak bincang. Ni bincang tentang bahasa. Dan apabila kita bincang minggu lepas, bahasa Arab datang bukan pada awal kenabian Nabi Adam AS, tapi datang lebih kurang
3 ataupun 4,000 tahun selepas tu. Maksud dia bahasa Arab ni bahasa baru. Sebab itu timbul persoalan bahasa syurga dan sebagainya. Tak apa, yang tu Ustaz Lenah jawab. Baik. So adakah menggunakan bahasa Arab? Tidak diberitahu dalam mana-mana hadis yang sahih berkaitan dengan benda tersebut. Baik. So kita menyatakan bahawa sekiranya tidak ada nas yang menyebut, nas yang kuat, maka kita pun tidak menyebut. Cumanya dia kata seolah-olah di sini memberitahu kepada kita bahawa di sana adanya an-nutuq, adanya percakapan. Maksud Nabi Adam macam mana nak sampaikan? Adakah menggunakan bahasa isyarat atau menggunakan suara? Maksud dia percakapan, ada bahasa padanya. Cuma apakah bahasa tersebut? Wallahu ta'ala a'lam. Apabila kita melihat Allah juga menyebut kepada kita bagaimana Allah apabila Allah dalam surah Ar-Rahman, kita baca Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah nak bagi tahu kepada kita, Allah mengajarkan kepada kita 'allamahul bayan. Apabila Allah bersifat dengan penuh kasih sayang, sayangnya Allah bagi apa kepada manusia? Ayat kedua, 'allamal Quran. Allah Ta'ala ajarkan dengan menurunkan Al-Quran kepada manusia. Kemudian barulah Allah Subhanahu Ta'ala bagi tahu apa? Khalaqal insan. Aku menciptakan manusia. Pada aku menciptakan manusia ini, aku mengajarkan manusia al-bayan. Mengajarkan manusia bagaimana untuk berbicara ataupun berkata-kata. Maka apa yang boleh kita katakan bahawa di sini perkataan ataupun bagaimana, apakah asma' tersebut, kita tidak dapat nak bincangkan. Sebab apa? Sebab kita tidak ada dalil yang kuat. Begitu juga dengan kaifiyah, cara bagaimana bercakap, guna bahasa apa, kita pun tak tahu. Cuma yang pastinya bahawa di sana ada satu bentuk bahasa ataupun pertuturan yang digunakan pada zaman Adam AS. Baik. Seterusnya, yang keempat, semua ada 5 persoalan. Saya ingat macam tak sempat, rupanya tak sempat. Baik. Yang keempat, sujudnya Nabi Adam AS. Sujudnya bagaimana? Baik. Apabila kita katakan Nabi Adam AS, bagaimana bentuk sujud? Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Kita dah sebutlah tadi. Kemudian ayat yang 73, ayat 72, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Apa jadi? Allah Subhanahu Ta'ala tadi kan memerintahkan malaikat sujud kepada Adam. Maka فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, maka mereka sujud kepada Adam. فَسَجَدَ مَلَائِكَةٌ, semua mereka sujud. كُلُّهُمْ, semuanya sujud. أَجْمَعُونَ, ajma' ni maksud apa? Sepakat. Maka ayat 73 ia menunjukkan kepada fasajada malaikah, malaikat sujud. Dia tak tunjuk kata sebahagian ke, banyak ke, sikit. Tapi ayat selepas tu kulluhum, semua sekali. Itu kita panggil taukid, ya. Apa dia? Baik. Yang ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni tak silap saya, ada saya tulis ni. Surah Sad. Betul? Surah Sad tadi. Baik. Semua sujud, malaikat sujud, dan disebut kulluhum, pertama kalinya semua malaikat sujud. Ajma'un, 2 kali sebut. Ini kita panggil taukid. Kita panggil ini adalah ayat penguat. 2 kali Allah Ta'ala sebutkan perkataan kulluhum. Yang pertama maksudnya mereka semua sujud. Ajma'un, semua sekali. Maksud dia tidak ada satu pun di kalangan malaikat yang asa, maksud dia yang melawan ataupun ingkar kepada arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita katakan bahawa sujud malaikat kepada Adam AS ini, kita melihat bagaimana bentuk sujud. Bagaimana bentuk sujud? Kalau kita tengok, ada 2 pandangan. Yang pertama, menyatakan, sebahagian mufassirin menyatakan bahawa ianya sekadar malaikat ni tunduk kepala ataupun badan. Dia panggil inhina, maksudnya tunjuk macam tu.
macam kita pergi ke istana sebagainya kan, hormat, tunjuk hormat begitu, sebagai tanda kemuliaan menghormati Adam alaihissalam. Itu pandangan yang pertama. Maksud dia, pandangan yang pertama ni bukanlah sujud yang kita dok faham ni sujud macam sujud solat. Itu pandangan yang pertama di kalangan mufassirin. Yang kedua, pandangan yang kedua menyatakan sujud adalah seperti mana sujud biasa. Bila kita sebut sujud, kita dok faham macam mana tuan-tuan? Sujud macam solat kan? Kita tak ada gambaran yang lain selain pada sujud macam solat. So pandangan yang kedua menyatakan bahawa seperti mana kita sujud, seperti mana di dalam solat kita. Persoalannya ialah sekarang ni yang sujud tu malaikat. Sepatutnya sujud kepada Allah macam dalam solat ni tidak ada masalah. Tapi sekarang ni yang sujud tu malaikat. Sujud kepada siapa? Sujud kepada Adam. Maka pandangan yang pertama tadi, sebab apa dia menyatakan bahawa sujud tu sekadar menunjukkan tanda hormat, sedikit tunduk kepala ataupun badan? Sebab mereka menyatakan tidak layak untuk Adam itu disujud oleh malaikat. Sebab ia adalah sama dengan sujud kita kepada Allah dalam solat. So tak boleh ya. Tapi pandangan yang kedua dia kata tak. Sujud, bila sebut sujud, ianya sujud macam sujud biasa. Dan pandangan ini dikuatkan oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khaldi. Dia memilih pandangan yang kedua. Dia kata apa? Dia kata selagi mana tidak ada qarinah, selagi mana tidak ada bukti-bukti ataupun ayat-ayat yang menunjukkan cara sujud yang berbeza, maka kita stick kepada sujud yang biasa. Maksud dia, apa yang dimaksudkan? Sujud biasa. Kecuali ada ayat-ayat yang lain menyatakan sujud setengah, lain cerita, sujud cara sekian-sekian. Tapi semuanya menyebut sujud. Fasajada dan fasajadu, yasjudun. Semua sebut sujud, tidak ada qarinah, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kepada dia ni sujud macam ni, tak ada. But yang kedua, apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebelumnya kita melihat perkataan apa? Ayat 72, faqa'u lahu sajidin. Faqa'u lahu sajidin. Perkataan faqa'u lahu sajidin, perkataan waqa'a menunjukkan kepada beberapa makna. Yang pertama menunjukkan kepada makna apabila kita pukul sesuatu ada bunyi. Satu. Yang tu waqa'. Perkataan waqa'. Fa waqa'u lahu sajidin tu. Perkataan makna yang kedua, waqa'a ialah ia adalah satu tempat yang tinggi. Maksud waqa'a yang ketiga ialah maksud dia turun. Maka apabila kita menyimpulkan ataupun kita cuba merge ketiga-tiga perkataan ini, ianya membawa maksud apa dah? Membawa maksud apabila kalau sujud yang biasa berlaku, ianya tidak menunjukkan adanya satu bentuk bunyi, ataupun kalau kita sujud bukanlah nak kata bunyi kedebuk, tak. Maksud dia ada kita kata apa dah? Ada ad-darbu, ada satu ketumbukan sikit. Maka yang tu yang pertama. Yang kedua, makanan murtafi'. Maksud dia daripada atas turun ke bawah. Maksud yang ketiga, nuzul, turun. Maksud dia waqa'u lahu sajidin, memang ia menunjukkan bahawa turun daripada atas ke bawah. Seolah-olah nak menggambarkan kepada kita ini adalah sujud seperti mana sujud kita biasa. Nah? Tapi tiba-tiba Iblis tidak sujud kepada Adam alaihissalam. Baik, yang ni yang terakhir nah. Iblis tidak sujud kepada Adam alaihissalam. Kalau kita tengok surah Al-Baqarah ayat 34, apabila Allah Subhanahu Wa Taala suruh sujud, fasajadu, semua sujud malaikat illa iblis, kecuali iblis. Aba, sifat yang pertama, dia enggan. Wastakbara, dia takabbur. Wa kana minal kafirin, dan dia menjadilah di kalangan orang yang kafir. Baik, kita ringkaskan. Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang lain dalam surah Al-A'raf, Allah Taala tanya kepada iblis. Baik, tanya ni pun satu hal. Maksud dia, kenapa Allah Taala tanya sedangkan Allah Taala pun tahu. Innallaha ya'lamu ma bima fis sudur, kan? Allah Taala dah tahu dah apa yang ada dalam hati semua. Tapi Allah Taala tanya sebab apa? Untuk ambil pengajaran kepada kita. Allah Taala kata apa? Qala ma mana'aka
alla tasjuda id amartuka, apakah yang menjadi penghalang kepada kamu yang menyebabkan kamu tidak sujud di atas perintah yang telah aku berikan kepada kamu? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia kata apa? Iblis kata, aku lebih baik daripada Adam berbanding dengan kerana aku dijadikan daripada api, min nar, wa khalaqtahu min tin, dan kamu ataupun kamu menjadikan Adam alaihissalam ini adalah daripada tanah yang bercampur dengan air. Baik. Maka dekat sini yang pertama yang boleh kita ambil istifadah, sifat yang ada pada iblis yang menjadi yang menjadi persoalan ataupun teras adalah aba wastakbara. Kenapa dia enggan? Kerana dia ada istikbar, kerana dia ada sifat sombong, membesar diri. Istikbar bermakna dia rasa dia besar pada orang lain, bermakna dia rasa dia bagus pada orang lain. Apabila ditanya oleh Allah, kenapa kamu rasa kamu ni bagus pada orang lain? Maka dalam surah Al-A'raf ini jawab apa? Aku khairun. Tuan-tuan, dia kata apa? Ana khairun, aku lebih baik daripada dia. Maka yang pertama, ayat ini ayat siapa? Ayat ini ayat syaitan. Kan? Kita selalu duk pakai aku memang lebih baik daripada dia kan. Baik, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia sebab aku daripada sekian-sekian. Sama kita, aku lebih baik daripada dia sebab aku daripada sekian-sekian. Hang orang mana kan? Baik. So, wa khalaqtahu min tin. Dia apa yang dia lihat adalah syaitan melihat dia lebih baik kerana dia api. Dan dia melihat bahawa mereka yang diciptakan ataupun Adam yang diciptakan daripada tanah itu lebih hina daripada dia. Baik. Macam mana dia mengukur kemuliaan itu dari sudut yang pertama? Kita melihat bahawa dia melihat kepada kemuliaan itu daripada sudut fizikal. Nah, daripada sudut fizikal. Kalau kita mengaji sifat-sifat jin, sifat-sifat iblis, kita akan tahu bahawa iblis adalah di kalangan jin. Kita tak masuk yang ke depan kita akan masuk tajuk jin, iblis dengan syaitan. Dan ketiga-tiganya adalah daripada rumpun yang sama. Sebab ketiga-tiganya diciptakan daripada api, min marij min nar. Baik. Kita masuk ayat 50 surah Al-Kahfi. Kemudian saya akan konkludkan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Allah Subhanahu taala sendiri menyebut dalam nas yang sarih, yang jelas, bahawa kenapa mereka tidak sujud? Kerana sebelum tu, kerana apa? Kerana mereka kata aku adalah lebih baik kerana aku api, dan mereka itu adalah daripada tanah, Adam itu daripada tanah. Dan dalam ayat yang lain kita katakan apa? Iblis itu adalah daripada jin. Sebab ada ayat yang contoh apabila kita katakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam, apabila dikatakan kepada malaikat semuanya sujud, maka semuanya sujud, kecuali tidak sujud itu ialah iblis. Ada yang menyatakan iblis ini adalah daripada golongan malaikat. Sebab apa? Cerita sebelum tu semua malaikat, dan malaikat semua sujud. Tiba-tiba dalam pada cerita-cerita semua malaikat sujud, tiba-tiba jin tak sujud. Apa kaitan iblis dengan malaikat? Seolah-olah nak bagi tahu kepada kita, adakah iblis itu adalah daripada kalangan malaikat? Oh tidak. Iblis bukan daripada kalangan malaikat. Iblis adalah iblis. Iblis adalah bersamaan dengan jin, bersamaan dengan syaitan. Kalau kita tengok ayat Quran nanti, ketiga-tiganya diciptakan min nar, min marijin min nar. Semua diciptakan daripada percikan api ataupun diciptakan daripada api. Maka jin pun sama api, syaitan pun sama api, iblis pun sama api. Cuma Syekh Salah dia kata iblis ni siapa? Iblis ni ialah ketua, segala ketua bagi jin dan syaitan. Dan syaitan itu adalah sifat
kepada iblis dan jin yang kufur kepada Allah Subhanahu taala. Sebab syaitan adalah bahasa Arab, dan Syekh Salah pun kata iblis bukan daripada bahasa Arab, sebab cerita iblis ni sebelum bahasa Arab ada lagi. No? Baik. So apa yang kita nak katakan bahawa walaupun iblis dia menyatakan apa? Dia menyatakan api tu lebih baik daripada tanah. Tuan-tuan rasa macam tu ke? Kalau kita manusia, kita kata apa? Siapa yang lagi power lah? Api ke tanah? Payah persoalan tu. Subjektif. Kan? Maka kalau kita tengok pada ayat-ayat Allah Subhanahu taala dalam Quran, semua ayat Quran apabila berbicara tentang api, semuanya berbicara tentang takhwif, iaitu Allah menggambarkan bahawa buruknya satu benda ataupun benda yang menakutkan. Allah Ta'ala akan gambarkan dengan api, neraka api. Cuma ada 2 tempat saja dalam Al-Quran yang Allah menyatakan. Tapi tadi bila kita bandingkan api dengan at-tin, apabila at-tin, yang pertama Allah dah sebutlah dulu, tin ni daripada apa? Tin ni satu daripada tanah liat. Tanah liat yang bercampur dengan air. Baik. Dalam Quran sifat air ialah apa? Hayyun, benda yang menghidupkan. Maka dalam Quran kalau kita tengok, tak ada satu pun cerita tentang manfaat api, kecuali pada 2 tempat dalam Quran. Kepada 2 tempat dalam Quran. Yang pertama, bukan 2 tempat, pada 3 ayat ni dia cerita 2 manfaat. Maksud dia api ni pun ada manfaat dia. Tapi manfaat dia bagaimana? Kita nak afara'aitumun nar allati turun, adakah kamu semua melihat api yang mana api yang dimaksudkan ni bukan api neraka, api, nah, api yang turun. Turun ni ialah apabila kita duk nyalakan, kan, mengeluarkan api tu, adakah kamu melihat api yang dinyalakan tersebut? A antum asya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un? Yang ni, ayat ni Allah Ta'ala tanya kepada siapa? Kepada syaitan, kepada iblis. Allah tanya, adakah kamu yang menghidupkan syajarah? Apa maksud syajarah? Syajarah maksud dia pokok-pokok. Adakah kamu, iblis, kamu ni sifat kamu api, kamu dijadikan pada api, kamu kata kamu hebat, kamu menghidupkan pokok-pokok ini menggunakan api ke? Ataupun am nahnul munsyi'un, atau kami yang menghidupkan api? Allah nak gambarkan apa? Allah nak gambarkan sesungguhnya pokok itu tidak akan hidup kecuali adanya unsur air. Maka unsur air itu ada pada manusia. Tapi kamu ni, unsur kamu unsur api. Api letak kat pokok tak hidup, kan? Kecuali matahari, itu cerita lain. Am nahnul munsyi'un, Allah tanya balik, ataupun kami yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Nahnu ja'alnaha tadhkirah. Kenapa Allah Ta'ala kata kami menciptakan api? Yang pertama sebagai satu tazkirah. Api tazkirah kepada kita bahawa api di dunia ni kecil je, kena sikit pun rasa panas. Ini kan pula api di hari akhirat nanti tidak tertanggung kita. Itu yang pertama, tazkirah. Maksud dia Allah Ta'ala nak bagi tahu apa? Dalam banyak cerita api, manfaatnya yang pertama cerita apa? Buruk-buruk api ni manfaatnya ialah apa? Nak mengingat kamu tentang adanya neraka Allah. Yang kedua, mata'al lil muqwin, ialah sebagai benda yang memberikan kesenangan kepada orang yang bermusafir, muqwin. Nah, orang yang iqamah satu-satu tempat, bermukim pada satu-satu tempat. Maksudnya orang ni bermusafir, dia berhenti sekejap, dia nyalakan api. Yang ni waktu bila? Waktu musim sejuk, kan, nyalakan api. Waktu musim panas pun nyalakan, sebab tak nak bagi haiwan dia datang, kan. Musim sejuk adalah kita menyalakan api untuk memanaskan badan kita. Maka itu 2 benda ni sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita manfaat api dalam Quran. Selainnya semuanya menceritakan tentang betapa dahsyatnya api
dan ceritakan api ni adalah gambaran kepada satu benda yang menakutkan. Nah, wallahu taala alam. Itu cerita kita tentang Nabi Adam alaihissalam. Persoalan yang dibawa dalam buku ni, persoalan Nabi Adam ni banyak. Ada lebih kurang dalam 20 persoalan. Kita baru jawab 10 persoalan. Kita jawab 10 persoalan. Ada lagi 10 lagi. Semua 20. Sebelum kita masuk kepada tajuk yang seterusnya. Cumanya mungkin lepas ni saya akan pilih yang mana yang boleh kita bincangkan lah. Nah, saya minta maaf saya skema sikit sebab bila saya baca saya rasa macam penting pula. Maka saya cakap saya malah nak skip kan. Wallahu taala alam. Ada apa-apa soalan ke? Ya. Ini sebab cuma boleh ikutkan tentang tajuk akan datang Ustaz. Sentuh pasal perbezaan antara jin, iblis dan juga syaitan. Itu daripada buku Syekh Abdul Salam, Syekh Solat Fatah Al-Fahimi juga kan. Tolong betulkan, takut saya tersilap kan macam tadi Ustaz dah sebut juga yang menurut Syekh Solah juga, Syekh Solah membahaskan bahawa syaitan ini adalah sifat dia bukannya dan juga iblis. Saya kata macam tu ke? Tak. Ni saya okey. Sebab pernah disebut oleh Ustaz dan juga tapi takut saya faham dan saya pernah baca juga yang Syekh Solah ni menyatakan bahawa jin dan juga iblis dia tak sama dengan syaitan tadi. Sebab syaitan tu, kesyaitanan tu adalah satu sifat yang boleh ada pada golongan jin dan juga manusia. Sebab ada dalil Al-Quran kan menyebutkan tentang tu. Betul. Jadi pada topik yang akan datang kan maksudnya perbezaan antara tiga tu maksudnya sifat dua makhluk kan mana? Okey, dalam Quran sebut syayatin minal ins, syayatin minal jin. Ada syaitan di kalangan jin, ada syaitan di kalangan manusia. Dan syaitan ni kita katakan tadi iblis bukan bahasa Arab. Asalnya bahasa Arab, dia adalah bahasa asing kan. Maka ia menunjukkan kepada keaslian. Tapi bila datang kat syaitan, perkataan syaitan daripada perkataan ashtana. Ashtana tu daripada perkataan bahasa Arab. Maka ia menunjukkan ada sifat padanya. So memang kita dalam Quran selalu menggunakan perkataan syaitan sebab apa? Apa maksud syaitan? Ab'ada al-insan manusia daripada kebenaran. Begitu juga syayatinun minal ins, manusia yang berkepalakan syaitan yang menjauhkan kita daripada kebenaran. So mungkin nanti kita boleh bincangkan, insya-Allah. So betul lah bila kata tadi syaitan tu adalah menggambarkan kepada sifat. Macam kita kalau kita lapar, kita kata kita lapar perkataan ja'a yaju'u jaw'an ni menunjukkan kepada aku lapar sangat-sangat, sifat lapar. Sama dengan sifat syaitan. Maksud dia syaitan ni sifat dia macam mana? Memang dia nak bagi manusia sesat gila-gila punya. Irwa'ul insan 'alal haqq, menutupkan jalan-jalan manusia daripada kebenaran. Insya-Allah nanti kita akan bincangkan. Tak ada soalan dah? Insya-Allah aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan lagi?